Ini saya nak tanya status semenjak tahun 2012. Ini dah 2014. Syarikat Tetuan Gabungan Granit Terengganu Senang Berhad adalah pemaju yang lantik melalui tender terbuka. Malangnya tindawan saya di Kampung Pandan. Saya pergi Kampung Pandan di Sekincan. Bukan duduk kat Sekincan je. Memang tak nak kawan, api dan sekam. Tindawan saya di Kampung Pandan baru-baru ini belum nampak sebarang perubahan asrama ini. Sekincan mana tahu dia duduk Sekincan. Berapakah nilai kerugian pendidikan anak bangsa yang tidak ternilai? Roboh dah. Bina tak bina lagi. Dah berapa tahun? Bagaimana nasib pelajar luar bandar yang selama ini mendapat tempat di sana? Hari ini dah tak ada lagi tempat. Dan maka itu, kita nak tanya Yayasan Selangor, bila nak bina? Dulu dah bentang tempoh hari di ruang lega Dewan. Awal-awal bentang gambar projek nak bina berbagai-bagai. Rupanya bentang je. Bina tak ada. Kita juga juga memahami hasrat yayasan untuk menjana dana dari projek ini. Dan dijangka menghasilkan pulangan sebanyak 345 juta. Bersih 30% dari nilai pembangunan dasar yang dianggarkan 1.2 bilion. Namun pihak yayasan dilihat gagal merancang dan melaksanakan dengan teliti. Sehingga sudah hampir 3 tahun tiada apa-apa lagi pembangunan yang berlaku. Banyak masa lagi. Daripada jadi api lalu sekam, baiklah bercakap tak ada point. Untuk itu ya, saya juga nak melihat bagaimana kesongsangan yang dilakukan oleh Yayasan Selangor. Mulai tahun 2012, Yayasan Selangor telah menamatkan pemberian pinjaman pelajar di peringkat diploma dan ijazah di Institut Pengajian Tinggi dan hanya memberi pinjaman pelajaran kepada pelajar-pelajar meneruskan pengajian dalam bidang kemahiran, iaitu keutamaan pembiayaan adalah kepada golongan pelajar-pelajar yang tercicir. Mulai daripada tahun 2013 pula, tiada lagi pinjaman pelajaran pelajar-pelajar di bidang kemahiran. Sebaliknya, fokus Yayasan Selangor pada aktiviti pendidikan kepada pelajar peringkat sekolah menengah sahaja. Speaker, untuk itu, tidak heranlah Institut Kemahiran Yayasan Selangor ditutup pada tahun 2010, di mana komitmen kerajaan negeri untuk membantu pendidikan dan latihan anak-anak Selangor yang kurang cemerlang dalam pelajaran. Sekali lagi, saya ingin melihat komitmen kerajaan negeri terhadap kelompok ini dalam bajet yang dibentangkan. Saya juga ingin membangkitkan tentang aset pembangunan Yayasan Selangor di Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Bangunan 12 tingkat yang berkeluasan 140,360 kaki persegi. Saya dipahamkan bangunan ini telah dikosongkan oleh penyewa kerana mahu dinaik taraf agar menjadi lebih kompetitif dan mendapat menjana keuangan yang lebih tinggi kepada Yayasan Selangor. Semenjak tahun 2011 telah dikosongkan. Malangnya, tinggalan saya juga menunjukkan bangunan ini masih terbiar, tiada apa-apa pembaharuan. Dipahamkan kontraktor yang dilantik sudah lari pada bulan Jun 2014. Pihak yayasan memutuskan agar pembangunan semula bangunan ini diurus sendiri oleh yayasan. Kini kajian kemungkinan anggaran kos dan lantikan juru perunding sedang dilakukan. Sekali lagi, kerajaan negeri melalui Yayasan Selangor gagal untuk mengurus aset pendidikan negeri. Dipahamkan jumlah kutipan sewa bulanan bangunan ini boleh mencecah di antara 300 hingga 400 ribu sebulan. Antara penyewa utama ialah Maybank. Akibat gagal merancang dengan teliti, aset ini menjadi liability kerana ia tidak menjana hasil. Bayangkan,
yayasan sudah kehilangan hampir 19,2 juta apabila 400,000 dikalikan dengan 12 dikalikan dengan 4 tahun, maka itu hasil penyewaan selama 4 tahun. Kebimbangan saya tentang aset yang menjana sumber kewangan kepada yayasan ini dan asasnya memenangkan Yayasan Selangor pernah mencatat kerugian pada tahun 2010 sebanyak 5,1 juta, walaupun mencatat keuntungan pada tahun 2011 dan 2012, namun tahun 2013 kembali mengalami kerugian, yaitu hampir 1 juta. Ini ditambah lagi dengan pinjaman oleh kerajaan negeri kepada Yayasan Selangor, yaitu sehingga Mei 2014 berjumlah hampir 32 juta. Kita menuntut penjelasan kerajaan negeri bagi maksud kenapa kecuaian dalam perancangan berlaku sehingga menggadaikan peluang pendidikan anak bangsa dan kerugian di pihak yayasan. Perlu ada jalan keluar yang terutas untuk menyelesaikan masalah ini.